Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Lang Channel. Apa khabar semua? Hari ni kita di kebun Pak Awi ya. Saya di samping saya buat video lawatan saya selepas tahun. Hari ni saya nak tunjuk mengenai tanaman secara triple tree planting yang banyak yang tanya kepada saya dalam ruangan komen. Jadi itulah perkongsian kita pada kali ini. Tapi sebelum itu, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah bantu kami dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan kepada Tok Lang Channel. Kita akan berbicara mengenai triple tree planting ni ataupun tanam 3 pokok 1 point ini dari beberapa sudut lah. Yang pertama saya nak tunjukkan cara orang tanam dulu ya. Ini bukan kebun saya ya, jadi di kebun kawan kita, kebun Pak Awi. Jadi ini pokok saya ambil ni pokok yang dah besar sikit, umur dah dalam 3 tahun macam tu lah. Jarak di antara triple maknanya kita tanam 3 point secara 3 segi. Okey ya. Kita ada 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok berbentuk dah 3 segi. Jarak lebih kurang 2 meter. Yang ni Pak Awi buat ni 2 meter ya. Ada yang buat semeter, ada buat 2 meter, antara 1 hingga 2 meter. 1.5 meter pun boleh juga. Okey. Jadi kenapa orang tanam triple tree ni? Dia banyak diamalkan di Thailand ya, di Thailand. Jadi saya nampak lah, itu ikut pendapat saya, dan dalam video saya dengan Pak Awi pun dia ada bagi tahu pendapat dia. Jadi saya simpulkan kat sini lah. Kita tanam triple tree ni, kalau tanah kita sempit, kita nak tanam banyak jenis, boleh. Kalau tanah kita luas, ada seekar, 2 ekar, saya rasa dah tak perlu dah. Kecuali kita nak tanam banyak jenis. Maksudnya, elok 10 pokok boleh jadi 30 jenis. Daripada 10 jenis jadi 30 jenis, boleh lah. Tapi dia ada kebaikan dan dia ada keburukan triple tree planting ni. Okey. Kebaikan dia, kita dapat banyak jenis. Kita dapat banyak jenis. Dan apa itu, pendemungaan silang pun mudah berlaku. Sebab pokok kita boleh tanam 2 jenis dan 1 jenis dan sebagainya lah. Macam ni kan, musangking katalah 2 pokok, sepokok-pokok lain dan sebagainya. Kita buat contoh. Triple tree planting juga sesuai bagi Pak Awi lah ya. Dan saya pun tengok di mana-mana tempat ialah di bucu tanah. Maknanya jangan, dia kata jangan tanam semua tempat. Sebab kita di kelon, terutamanya kelon Malaysia ya, tidak apa sesuai untuk triple tree planting ni. Kalau kelon Thailand kemungkinan boleh sebab dia punya dahan tak pergi jauh kan. Kalau musangking mengikut tuan punya kebun ni, Pak Awi ni, memang tak sesuai untuk ditanam triple tree 3 point. Sebab dahan musangking yang kita tahu kan, dia akan bergerak secara melebar dan sebagainya. Okey. Jadi ramai yang tanamlah di bucu, boleh kita try satu tempat. Di bucu ataupun di sepadan tanah dan sebagainya lah. Tapi di tengah-tengah, kalau tanah kita yang seekar, 2 ekar, 3 ekar dan ke atas tu, saya rasa tak perlu. Di kebun saya pun memang saya tak tanam triple tree ni. Bukan kata dia tak bagus, boleh. Kalau tuan-tuan mungkin ada tempat untuk tanam 5 pokok saja. Jadi kita boleh buat triple kat situ. Okey. Jadi kalau orang buat triple tree ni, yang pertama kita kena pruning ya. Ini semua kita kena buang sebenarnya. Dia hanya naik, kita simpankan dahan yang di sebelah luar. Kalau ikut teknik dia lah sebelah dalam ni kita kena potong. Ni Pak Awi potong belakang dah ni, dalam ni. Tapi bawah ni dia simpan, mungkin sayang ni sebab besar ni. Okey. Kat sini pun dia dah buang. Okey, jadi maksud dia begini. Kita ada dahan ni macam ni. Yang sebelah dahan yang bertemu balik dalam ni, sebelah dalam, kita kena buang semua. Kita simpankan dahan yang di sebelah luar je. Itu cara buat triple tree ya. Jadi kena berani pruning. Jadi itu salah satu kelebihannya ialah dia akan dapat menahan diri sama satu sama lain. Dia akan sokong, jadi tidak rebah pokok kalau angin kuat. Keburukan dia pula, 3 pokok ni sebenarnya ikut kajian ya, hasil dia akan dapat 1,5 pokok je. Daripada 3 pokok, hasil dia 1.5, 1,5 saja. Dia tak akan dapat 3 pokok punya hasil. Baja untuk 3 pokok. Tuan-tuan boleh buat matematik kan. Sebab dia ada 3 pokok, jadi 3 akar yang luas. Baja dia banyak pakai, tapi hasil hanya dapat 1,5 pokok je sebab kebanyakan dahan sebelah dalam telah pun dibuang. Okey, itu dipanggil disadvantage ataupun kekurangan triple tree planting ni. Tapi macam kita bagi tahu, nak tanam, kalau kelon Thailand, montong,
cani, kanyau, takai panjang ya. Puang mani ke telur buaya boleh. Boleh lah. Kita tu sebab kelun Thailand ni dia punya cabang tak pergi jauh. Dia lebih dekat lah. Dia punya, kalau musang king dia mungkin pergi jauh kan. Dia mungkin pergi jauh, jadi tak apa sesuai. Dan mengikut pengalaman Pak Awi ada dalam satu video tu, saya tunjuk contohnya nanti. Kalau musang king berduaan dengan dalam double planting tu kan, berduaan dengan montong, nampak jelas montong pergi sangat laju. Montong pergi sangat laju. Mari kita pergi tengok pokok tu sekejap. Jadi tuan-tuan tengok ini double. Dia punya sistem sama juga dengan triple tu. Yang itu ialah montong, yang ini ialah musang king. Beza umur 6 bulan je. Maknanya montong tu 3 tahun setengah. Musang king di dalam 3 tahun macam tu lah. Beza je 6 bulan je umur dia. Tapi kita nampak beza besar dia kan. Jadi memang durian Malaysia ni, musang king tu utamanya, kalau campur dengan durian Siam, sebab mek Siam naik lebih laju. dia nak orang awet Malaysia juga. Jadi kalau campur dengan Siam lebih laju. Naik dia. Jadi musang king kalah ya. Jadi ni nasihatkanlah. Kalau yang nak tanam tu, kita tanam klon Siam, insya-Allah dia lebih sesuai. Saya rasanya begitulah ya, triple tree planting. Siapa-siapa yang ada tanah yang sikit tu, kecil tu, bolehlah cuba. Dan pilih pokok-pokok yang bersesuaian dengan cara-cara yang betul. Boleh Google cara-cara menanam triple tree planting. Dia panggil triple tree planting. Ada juga double tree planting pun sama. Sistem dia sama. Cara menanam dan sebagainya. Okey, saya rasa itu dulu perkongsian daripada kita. Semoga dapat manfaat. Kalau ada apa-apa boleh tulis di ruangan komen lah. InsyaAllah kita akan bincang kat situ. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.